Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pagi ini dan insyaAllah kali ini saya akan ulas isi kandungan juzuk 3 secara ringkas. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Juzuk 3 mengandungi 2 surah, itu bahagian akhir surah Al-Baqarah dan juga bahagian awal surah Ali Imran. Ali Imran masuk keluarga Imran. Antara isi yang menarik dalam juzuk 3 ini adalah yang pertama sekali ayat kursi, itu pada ayat yang ke-255. Ayat kursi ini diiktiraf sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Banyak rahsianya, antara rahsianya adalah pada satu ayat Al-Baqarah 255 surah Ali Imran ini terdapat 17 kali pengulangan nama Allah. Tuan-tuan boleh kira sini. Allah, la ilaha illahu, al-hayyu, al-qayyum, la ta'khudhuhu sampai habis, wa huwa al-ali al-azim, 17 kali. Itu antara rahsia kenapa surah ayat kursi ini diiktiraf sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Seterusnya, dalam juzuk 3 ini juga surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala ceritakan mengenai 2 kisah makhluk yang mati dihidupkan kembali. Itu pada ayat 259 dikatakan kisah seorang lelaki yang tidur selama 100 tahun, dan juga ayat 260 iaitu eksperimen yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dia yakini bahawa Allah mampu menghidupkan kembali orang yang mati. Cerita dia pada ayat 260. Seterusnya daripada ayat 261 sampai 274. Banyak ayatnya dalam surah juzuk 3 ini cerita mengenai sedekah, perihal sedekah. Satu sedekah diumpamakan digandakan pahala sampai 700. Lepas tu siapa yang selayaknya menerima sedekah, kemudian sedekah perlu diberikan kepada yang terbaik. Kemudian juga dalam juzuk 3 surah Al-Baqarah ini cerita berkaitan dengan hutang dan juga riba. Itu daripada ayat 275 sehinggalah ayat 282. Dan yang menarik yang dalam ayat-ayat ini, contohnya pada ayat yang ke-281, ayat ini Allah Ta'ala dikatakan oleh para ulama ini adalah ayat yang terakhir diturunkan Allah dalam Al-Quran. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ayat 281. Dan ayat 282 ni satu ayat. Ini ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, dan ini ayat yang ayat berkaitan dengan hutang, dokumentasi hutang dan sebagainya. Kalau kita baca ayat 282 ini, kita akan rasa kagum betapa Al-Quran sudah lama membicarakan berkaitan dengan dokumentasi hutang, agreement, saksi dan sebagainya. Kemudian surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah ini dinamakan Ali Imran sebab dalam ayat-ayatnya Allah Ta'ala cerita mengenai mengenai keluarga Imran. Itu keluarga Maryam, dan juga dikatakan keluarga Nabi Musa alaihissalam sebagai antara keluarga pilihan ataupun makhluk pilihan Allah. Dan dalam surah Ali Imran antara yang menarik adalah kisah kelahiran manusia hebat seperti Maryam, seperti Isa alaihissalam dan juga Nabi Yahya. Ini kita boleh perhatikan mula daripada ayat yang ke-35 sampailah ayat yang ke-55. Dan antara yang menarik di sini, ini bolehlah kita katakan sebagai doa untuk orang yang kahwin susah dapat anak, iaitu ayat yang ke-38, kisah doa Nabi Zakaria alaihissalam. Dia kata, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah, Tuhan anugerahkan kepadaku dari sisimu zuriat yang baik, sampai habis ayat yang ke-38. Dan ini antara doa yang bagus untuk kita dikurniakan zuriat setelah kita berkahwin. Kemudian ayat 55 surah Ali Imran ini Allah Ta'ala ceritakan mengenai Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi kalau kita nak tahu mana dalilnya, disebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-55. Juga pada ayat 61 dan juga 62 surah Ali Imran juzuk 3 ini cerita mengenai mubahalah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sekumpulan Yahudi Nasrani daripada Najran. Mubahalah ni apabila dua pihak bertelagah dan masing-masing mendakwa mereka berada dalam kebenaran.
Lalu kedua-dua pihak ini berkumpul dan berdoa kepada Allah, minta siapa yang benar ditunjuk dan siapa yang salah dimusnahkan ataupun ditimpa bala. Walau bagaimanapun mubahalah dalam surah Ali Imran ayat 61-62 ini tak jadi. Sebab apa? Nasrani Najran tahu kebenaran Rasulullah, lalu mereka menarik diri daripada cabaran mubahalah ini. Kemudian ayat 63. Ayat 63 ni sangat menarik. Sebab apa? Ayat ni Allah Ta'ala mengarahkan Nabi supaya menyeru ahli kitab supaya bersatu dengan Islam pada satu kalimah yang sama, iaitu tauhid. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah, sampai habis ayat. Wahai ahli kitab, datang, ayuhlah bersama-sama kami pada satu prinsip yang sama, iaitu jangan sembah selain pada Allah. Dan ayat ini kalau kita baca dalam Sahih Muslim, tak silap saya, antara isi kandungan surat baginda sallallahu alaihi wasallam ketika baginda hantar surat kepada Maharaja Rom Herakla. Ketika baginda menghantar surat dakwah mengajak Herakla memeluk Islam, Nabi petik ayat ini dan dimasukkan dalam surat tersebut. Dan surat ni tuan-tuan, kita boleh Google, pergi Google Images, kita klik surat Rasulullah kepada Maharaja Rom, kita akan nampak sekeping surat yang mana tertulis padanya ayat yang ke-63 surah Ali Imran. Dan bahagian akhir juzuk 3 ni, iaitu daripada ayat 69 sampai ayat yang ke-79, Allah Ta'ala ceritakan sifat ahli kitab. Ada yang positif dan banyak yang negatif. Mereka ni mungkin janji dan sebagainya. Cuma apa yang saya nak sentuh sebagai penutup, pada ayat yang ke-79 Allah kata, ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah, sampai habis ayat itu. Allah Ta'ala kata apa? Ringkasnya kalau saya nak katakan, orang yang ada agama sepatutnya mereka menjadi Rabbani. Ini disebut pada ayat yang ke-79 dan juga 80. Orang yang diberikan agama sepatutnya mereka menjadi Rabbani. Rabbani maksudnya orang yang mendidik. Lagi kita ada agama, kita bukan guna agama untuk kepentingan diri. Kita kena jadi orang yang paling berakhlak dan juga mendidik diri juga masyarakat. Itulah lebih kurang tuan-tuan, sidang penonton sekalian, isi kandungan juzuk 3 yang boleh kita ambil, dan ini sebagai pencetus untuk kita dalami dan tadabbur juzuk 3 ini, insya-Allah. Sempena hari ketiga Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.